Apa khabar semua? Pada hari ini, kita akan belajar tentang kata sendi nama. Murid-murid telah bersedia? Mari kita mulakan sekarang ya. Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa nama dengan frasa dan ayat. Kata sendi nama ini diletakkan di hadapan frasa nama. Contohnya, di, ke, kepada, untuk, dari, daripada dan sebagainya. Pada kali ini, cikgu nak cuba kupas penggunaan dua kata sendi nama ini ya. Yang pertama, dari dan kedua, daripada. Penggunaan kata sendi ini banyak membuatkan kita keliru kan? Kaedah mudah bagi mengingati penggunaan kata sendi nama dari, kita gunakan arah, tempat, masa. Formula yang biasa cikgu gunakan A, T, M. Mari kita lihat penggunaan kata sendi nama dari yang menunjukkan arah ya. Contohnya, dari sana, dari utara, dari penjuru padang. Penggunaan kata sendi nama dari yang menunjukkan tempat pula, dari pasar, dari sekolah, dari Kuala Lumpur. Manakala penggunaan kata sendi nama dari yang menunjukkan masa pula, dari pagi, dari malam, dari tengah hari. Mari kita lihat contoh penggunaan ayat menggunakan kata sendi nama dari yang digunakan untuk menyatakan arah. Contoh pertama, Riko menendang bola itu dari penjuru padang. Contoh kedua, perjalanan ke Pulau Tioman tidak jauh dari sini. Penjuru padang dan sini merujuk kepada arah. Mari kita lihat pula contoh penggunaan ayat yang menggunakan kata sendi nama dari yang digunakan untuk menyatakan tempat. T. Contoh pertama, Puan Jamilah dan keluarganya baru pulang dari pasar raya. Contoh kedua, wanita itu berjalan kaki dari pejabatnya. Pasar raya dan pejabat merujuk kepada tempat ya. Contoh penggunaan ayat kata sendi nama dari yang digunakan untuk menyatakan masa. Contoh yang pertama, murid-murid belajar matematik dari pukul 9 pagi. Contoh kedua, bapa saya bekerja dari pagi hingga petang. Pukul 9 dan pagi merujuk kepada masa ya. Mari kita bincangkan kaedah mudah bagi mengingati penggunaan kata sendi nama daripada ya. Kaedah ini ada 4. Punca, banding, asal usul, abstrak. P, B, A, A. Mari kita lihat yang pertama iaitu punca. Melibatkan orang, organisasi atau anggota. Ada juga melibatkan haiwan dan benda ya. Contohnya, daripada Puan Maria, daripada kucing, daripada buku cerita. Contoh kedua, banding, iaitu kita membuat perbandingan antara dua. Kurus daripada, mahal daripada. Contoh ketiga, menyatakan asal-usul atau sumber sesuatu benda. Contohnya, diperbuat daripada kayu, diperbuat daripada kacang. Dan keempat, abstrak, iaitu yang kita tak boleh nampak. Contohnya, daripada lamunan, daripada pandangan. Mari kita bincang contoh penggunaan daripada yang menyatakan punca. Contoh pertama, Tasnim menerima surat itu daripada rakan baiknya. Contoh kedua, kesan merah di muka adik berpunca daripada gigitan nyamuk. Contoh ketiga, cerita Sang Nuri itu dipetik daripada buku cerita itu. Rakan baik merujuk kepada orang. Gigitan nyamuk
merujuk kepada haiwan, manakala buku cerita merujuk kepada benda ya. Mari lihat pula contoh penggunaan daripada yang digunakan untuk menyatakan perbandingan pula ya. Contoh pertama, Gina lebih tinggi daripada abangnya. Contoh kedua, pasukan A lebih hebat daripada pasukan B. Ayat ini digunakan untuk membuat perbandingan antara dua. Mari kita lihat contoh ayat yang menggunakan kata sendi nama daripada yang menyatakan asal-usul atau sumber sesuatu. Contoh pertama, meja makan itu diperbuat daripada kayu yang berkualiti. Contoh kedua, ibu membawa bakul yang diperbuat daripada rotan. Meja ini berasal daripada kayu, manakala bakul ini berasal daripada rotan. Lihat pula contoh penggunaan ayat yang menggunakan kata sendi nama daripada yang digunakan untuk abstrak pula ya. Contoh pertama, Ismail tersentak daripada lamunan apabila disapa oleh Leman. Contoh kedua, kita boleh mendapat idea daripada pandangan rakan-rakan. Lamunan dan pandangan merujuk kepada kata nama bagi abstrak ya. Semoga sedikit perkongsian cikgu ini akan memberi manfaat untuk murid-murid. Cikgu harap murid-murid dapat menjawab dengan betul ya. Selamat berjaya. Jumpa lagi.